Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan bincang beberapa soalan. Beberapa soalan. Okey, tengok soalan kertas satu, soalan yang keempat. Okey, kita dah bincang ke belum soalan ni? Okey, kalau awak tengok soalan ni, okey, sebelum menjawab soalan, okey, antara kaedah nak jawab soalan ni. Okey, bersama awak pastikan ada buku ni lah, senang kita nak rujuk nanti. Dan kita akan buat satu soalan dalam buku ni nanti. Okey, sebelum nak jawab soalan ni, kita kena pasti dahulu tajuk apa yang disoalkan kepada kita. Okey, kalau awak tengok soalan ni, okey, ini adalah di bawah tajuk fungsi kuadratik. Okey, ini adalah di bawah tajuk fungsi kuadratik. Okey, siapa ada buku merah ni boleh tengok muka surat 19. Okey, 19 yang mana ada sedikit nota imbasan. Okey, yang pertamanya diberi penekanan berkenaan dengan punca-punca bagi persamaan. Okey, yang keduanya adalah kaedah. Kaedah adalah penggunaan kuasa 2 ataupun kaedah kuadratik. Okey, ataupun rumus kuadratik. Okey, dan satu lagi kaedah yang biasa kita guna adalah kaedah perfaktoran. Okey, yang ketiga ini berkenaan dengan sopa ataupun hasil tambah dengan hasil darab. Okey, hasil tambah, hasil darab yang menggunakan A dengan B itu adalah formula negatif B bahagi dengan A atau B C bahagi dengan A. Okey, dan yang seterusnya adalah berkenaan dengan 3C itu adalah formula yang wajib awak hafal. Sebab apa? Tidak diberi dalam peperiksaan nanti. Okey, tidak diberi dalam peperiksaan. Okey, yang seterusnya adalah 3 kaedah yang digunakan untuk menentukan julap. Okey, yang pertamanya adalah lakaran graf, garis nombor dengan jadual. Okey, so saya harap ketiga-tiga kaedah ni awak perlu kuasai. Okey, perlu kuasai. Okey, so kita berbalik kepada soalan kita. Okey, soalan kita kata kuncinya adalah titik maksimum. Okey, maksimum point. Yang keduanya dia bagi satu fungsi dalam bentuk ni. Ni bentuk apa ni? Okey, siapa boleh jawab? Ini bentuk apa? Siapa boleh jawab? Ini adalah dalam bentuk okey, kalau soalan nak dalam bentuk ni, kita namakan dia dalam bentuk apa? Okey, ini adalah dalam bentuk vertex. Okey, dalam bentuk vertex. Okey, cikgu cuba cari dulu sebab masih lagi tak faham. Cikgu cuba cari bab 1. Sekejap Fungsi. Kita tengok sekejap tajuk fungsi. Fungsi bukan fungsi, fungsi kuadratik Ada tak fungsi kuadratik Oh, rasanya tidak ada kat sini Okay, sebab ni sangat penting tajuk fungsi kuadratik ni. Okay, sebab dia taklah berat mana soalan ni. Okay, cikgu cuba cari buku teks. Siapa dah buat soalan ni? Tak ada orang buat Okay, sebab dia ada tiga pergerakan kat sini. Okay, cikgu nak cari pembezaan. Pembezaan ada kat sini. Okay.
Okay, sebab tajuk ni dia akan bersangkut paut dengan tajuk pembezaan nanti. Pembezaan ke penyameran? Penyameran tu. Okey, ada soalan? Ada sebarang soalan? Okay, tunggu sekejap. Okay, sebab bentuk ni, okay, kalau kita tengok, biasanya bentuk ini ditulis sebagai apa? PKD lah, penyempurnaan kuasa 2 ataupun CTS. FX sama dengan, okay, dan nota dan buku merah kita ada muka surat 28. Iaitu biasanya kita tulis dalam bentuk ni. X tolak dengan hash, okay, kuasa 2 tambah dengan K. Satu ni. Ini tajuk bab 3 pengambilan yang kita akan masuk nanti. Lupa mana 3 gambar rajah tu. Okey, ni adalah 3 pattern yang perlu awak kena kenal. Antara pattern yang perlu awak kena faham kat sini. Allah Akbar, kat mana itu? Ni. Bila sebut bentuk, bentuk apa? Okey, manalah tahu soalan nyatakan dalam bentuk vertex. Nyatakan dalam bentuk arm. Okey, arm makna semangkuk datik lah. Nyatakan dalam bentuk pintasan. Okey. So, kat sini yang perlu yang awak kena faham. Okey, soalan kita ni, kita nama dia bentuk. Okey. Kita tanya, kalau dia soalan ni, dia soalan tanya bentuk. Okey, bentuk dia adalah bentuk vertex. Okey, vertex ni, bentuk vertex. Okey. Ada S yang atas vertex. Okey, kalau soalan ni dia tanyakan apa yang dimasukkan dengan fx sama dengan 4 hash tolak kurungan 2k tambah x tutup kurungan kuasa 2. Ini nama dia bentuk vertex. Okey, ini nama dia bentuk vertex. Ada dalam kutek form 4 bab 2. Okey, ini adalah bentuk vertex. Yang tengah ini adalah bentuk arm. Yang sebelah kanan adalah bentuk pintasan. Okey, kita tengok. Bentuk vertex nak pergi ke bentuk arm, kita kena kembangkan. Okey. Bentuk arm nak pergi kepada bentuk pintasan, kita kena fakturkan ataupun rumus. Okey, rumus. Okey, soalan ni nanti akan ada dalam soalan MIP tak silap dulu soalan ni. Okey. Bentuk pintasan nak pergi ke bentuk arm, mesti kembangkan. Bentuk arm nak pergi ke bentuk vertex adalah penyempurnaan kuasa 2. Okey, so penyempurnaan kuasa 2 dia ada 2 kaedah. Okey, dia ada 2 kaedah. Okey, salah satu kaedah yang perlu awak ada dalam nota awak, okey, iaitu kaedah apa? Kaedah CTS, iaitu penyempurnaan kuasa 2 kan. Okey, cikgu suka guna buat kaedah menggunakan formula. Okey, kaedah menggunakan formula. Okey, rasanya ada dalam ni kot.
Okey, siapa ingat kaedah menggunakan formula? Siapa ada dalam nota dia? Mak cikgu buku tek tinggal kat sekolah tak? Sekejap ya ni. Okey, cikgu bagilah senang. Okey, kaedah yang menggunakan CTS ataupun awak panggil PKD lah. Ataupun CTS, Completing the Square. Okey, yang cikgu syorkan adalah awak kena ada dalam nota awak kaedah ni lah. Iaitu menggunakan formula iaitu A X tambah dengan B bahagi dengan 2A kuasa 2 tambah dengan C tolak dengan B kuasa 2 bahagi dengan 4A. Okay. So yang sebelah tengah ini, okay, sebelah tengah ni, okay, bila kita tulis sebagai apa? Kita tulis sebagai X tolak negatif B bahagi dengan 2A. Okay, yang ini kita namakan dia apa? Kita namakan dia paksi simetri. Yang ini kita namakan paksi simetri. Okey, ini kita namakan paksi simetri. Okey, dah silap cikgu kita ada nota gitu tau. Okey, kita tuliskan nota lah senang. Nota kita. Fungsi. Okey. Okay, kita tulis sini lah. Tulis nota kita. Okey, yang pertamanya adalah formula. Okay, formula yang cikgu suka guna adalah PKD ataupun CTS. Okay, formula dia adalah katakan Fx. Fx ataupun Y sama dengan A X tambah dengan B bahagi dengan 2A kuasa 2 tambah dengan C tolak dengan B kuasa 2 bahagi 4A. Okay. So kita kena tahu apa di sebaliknya. Okay, apa yang di sebaliknya. Pernah kau jumpa formula ni? Okey, yang di sebalik kat sini, yang pertamanya yang kita awak kena tahu adalah paksi simetri. Okey, so paksi simetri kat sini. Okey, adalah X sama dengan negatif B bahagi 2A. Paksi simetri ambil hak tengah ni. Okey, ambil hak tengah tu. Nampak ambil hak tengah tu. Okey, yang seterusnya yang sebelah kanan ni. Apakah yang dimasukkan dengan sebelah kanan sekali tu? Siapa nak jawab? Tak nak jawab. Yang sebelah kanan adalah nilai maksimum ataupun minimum. Minimum maksimum ni bergantung kepada A. Okey, iaitu C tolak B kuasa 2 per dengan 4A. Okey, dan yang seterusnya, okey, maksimum, apa bentuk maksimum? Iaitu A dia negatif. A lebih kecil daripada kosong. Apa maksud minimum? Minimum kat sini bermaksud A lebih besar daripada kosong. Okey. So kat sini lah, A lebih besar daripada kosong. So dia adalah minimum. A lebih kecil daripada kosong, dia adalah maksimum. Okey, usih dalam nota. So ini antara yang perlu awak kena faham. Okey, antara yang perlu awak kena faham. Okey, jelas kat sini?
Okey. Boleh? Okey, yang seterusnya baru kita masuk bab ulang kaji, kita tengok secara terperinci ya. Okey. Untuk soalan macam ni, bagaimana kita nak selesaikan? So, untuk soalan ni dia bagi dah sedikit hint. Hint kita yang pertama adalah koordinat negatif 1, 12. Okey. Iaitu titik maksimum. Titik maksimum ini adalah titik maksimum. Okey, apakah yang dimasukkan dengan titik maksimum? Okey, boleh awak gambarkan titik maksimum tu macam mana? Okey, cikgu sketch sekejap. Okey, katakan. Okey, cikgu buat analogi lah sikit. Okey, katakan ni paksi. Ini adalah paksi X. Ini adalah paksi Y. Okey. So, titik dia duduk sini. Itu duduk sini Okey. Katakan titik dia duduk sini. Ni cikgu sketch je ni. Okey, so kat sini bermaksud apa? X negatif 1. Kat sini bermaksud Y dia 12. Apa maksud Y? Y bermaksud nilai maksimum. Sebab titik maksimum maka kat sini adalah nilai maksimum. Okey, apa maksud negatif 1? Negatif 1 bermaksud paksi simetri. Gitu je soalan. Boleh apa kat sini? Boleh. Okey, yang seterusnya adalah baru kita tengok dia bagi apa? Dia bagi fungsi f terhadap x sama dengan 4 hash tolak 2k tambah x kuasa 2. So kat sini bagaimana kita nak tengok? Okey, kita tengok macam ni. Fx sama dengan kalau buku kita pakai k tau. K tambah a X tolak dengan hash kuasa 2. So kita dah tengok K yang sini ni bermaksud cikgu pakai K ni sebab buku merah kita pakai K buku merah kita pakai K. So K kat sini bermaksud nilai maksimum. Sebab apa kita kata nilai maksimum? Iaitu nilai dia sama dengan 4 hash. Okey, sebab apa kita kata nilai maksimum? Sebab A dia adalah negatif. Apabila A lebih kecil daripada kosong, maka dia adalah maksimum. Cikgu pergi satu-satu. Sebab soalan ni macam-macam dia tanya. Yang seterusnya, apakah yang perlu kita tengok? Kita tengok kat sini. So, kat sini, tadi kita dah kata dah paksi simetri, betul? Paksi simetri. Bagaimana kita nak cari paksi simetri kat sini? Kita ambil kat sini iaitu 2k tambah dengan x sama dengan kosong, maka x adalah negatif 2k. So, paksi simetri dia adalah x sama dengan negatif 2k. Nilai ni yang kita nak dulu, kita nak faham kat sini. Bila kita faham kat sini, baru kita tahu sebab kita ada dah nilai dia kat sini. Kita ada apa? Nilai maksimum. Nilai maksimum berapa? 12. Maka 4 hash sama dengan 12. Maka hash adalah 3. So, paksi simetri dia sama apa? Paksi simetri dia sama negatif 1. So, negatif 2k sama dengan negatif 1. Maka k adalah 1/2. Baru kita menjawab
kehendak soalan iaitu mencari nilai hash dengan nilai K. Ini cara penyelesaian dia. Okey, ini adalah cara penyelesaian dia. Cikgu nak pergi detail ni supaya awak faham dulu. Okay. Okey, baru pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya yang main kata kunci. Okey, main kata kunci. Diberi, okey, kalau boleh benda panggil formula ni, hak cikgu bagi ni, formula ni, tulis dalam buku merah ni. Okey, tulis di buku merah muka surat 28. Okey, muka surat di muka surat 28. Okey, yang seterusnya dia guna kata ayat. Okey, kata ayat. Dia menggunakan ayat iaitu mempunyai dua punca yang sama. Okey, soalan ni dia kata apa? Dua punca yang sama. Kalau awak tengok dalam buku merah ni, muka surat 28. Okey, dua punca yang sama kat mana? Iaitu di nota yang ketiga, betul? Okey, dia kata apa? Mempunyai dua punca yang sama bermaksud B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So, bagaimana nak cari A, nak cari B, nak cari C? Bagaimana nak cari A, B, C? Equation aku. Equation. Okey, so bagaimana nak cari equation tu? Okey, iaitu daripada persamaan ni, betul? Persamaan yang diberi. Okey. So, cikgu tulis balik persamaan yang diberi kat sini. Okey, tadi A, ni sekarang ni B. Bagaimana nak selesaikannya? Okey, persamaan yang diberi adalah X kuasa 2 tambah dengan 3PX sama dengan 4X tolak 9. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi ke nota buku teks awak dulu. Okey, dalam buku teks awak dulu, okey. Cikgu kata dah awak kena kenal 3 pattern ni ataupun 3 term kat sini. Mana dia? Okey, pattern yang pertama yang perlu awak kena tahu adalah bentuk vertex. Okey, dia pakai K dengan hash . Okey, yang kedua bentuk arm. Apa maksud bentuk arm? Dia ada X kuasa 2, dia ada X, dia ada tidak ada X. Okey, dia ada AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Okey, so begitu juga soalan ni. Soalan ni kita tak boleh nak kira lagi sebab X sebelah kanan dengan sebelah kiri ni kita kena duk tepek. So kita pindah dulu tengok X kuasa 2 tambah dengan yang X kuasa 1 ni. Ataupun bini dua bini seorang tak ada bini ataupun rumah dua tekak, rumah setekak tak ada rumah. Okey, so kat sini 4x tambah dengan 9 sama dengan 0. So bila sampai kat sini faktor ni. Okey, x ni duduk kat luar. So tinggal apa? 3p tolak dengan 4x tambah dengan 9 sama dengan 0. Ini baru dalam bentuk A, B dengan C. Mana A, mana B, mana C ni? A duduk di sebelah rumah dua tekak. B duduk di rumah sebelah rumah setekak. Kalau C tidak ada rumah. So begitu juga kat sini. Maka kita dah tahu A sama dengan 1, B sama dengan 3, P tolak 4 dan seterusnya C sama dengan 9. Okey, jelas apa kat sini? Okey, baru kita pergi kepada apa? Okey, baru pergi kepada
Okey, baru pergi kepada kenal pasti syaratnya. Syaratnya adalah tadi apa? Dua punca yang sama. Okey, iaitu kalau syarat sini adalah mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey, iaitu dua punca nyata yang sama kat sini bermaksud B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So masuklah nilai dia. Okey, so kita tengok sedikit kehendak soalan. Kehendak soalan dia nak nilai P ya. Nilai-nilai P. Okey, nilai-nilai P Okey, nilai P. Maknanya kalau nilai-nilai P ni maknanya jawapan lebih daripada satu lah. Okey, cara nak tackle soalan. Okey, so B awak masuk kat sini iaitu 3P tolak 4 kuasa 2 tolak 4A 1 C adalah 9 sama kosong. Okey. So kaedah apa kat sini kita nak guna? Kaedah apa kat sini kita nak guna? Kembang ego. Iaitu kaedah PMP. So hati-hati dengan kaedah PMP kat sini. Okey, awak boleh guna secara lower form tu tapi agak lambat sikit lah. Baiknya guna kaedah PMP. Power. Multiple 4 kali 3, 12 kali dengan 2 dapat apa? 24 negatif 4 kuasa 2 akan dapat 16. Tolak dengan 36 sama dengan kosong. Seterusnya selesai kat sini. Okey, bila kadar macam ni kita tengok. Boleh permudah ke tak? Okey, kalau tak boleh permudah, maknanya tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan dia iaitu P sama dengan negatif 2/3 dan P satu lagi adalah bersamaan 10/3. Ni awak alih je lah. Awak dapat apa? 3P tambah dengan 2. Yang seterusnya adalah 3P tolak dengan 10 sama dengan kosong. So jawapannya sinilah. Okey, dua punca yang sama, cari nilai-nilai P bermaksud P. Okey, sama ada awak nak tinggal gini pun boleh. Ataupun jawapan akhir awak boleh tulis macam ni pun boleh. Okey, koma, tulis koma senang 10/3. Okey. So, ni adalah nilai-nilai P yang awak dah dapat. Okey. Selesai soalan nombor 1. Selesai soalan, soalan nombor 4. Okay, perbincangan soalan nombor 1. Okey, yang seterusnya soalan buku teks awak. Buku teks. Buku merah awak. Okey, buku merah awak. Okey, siapa ada buku merah ni, kita balik mula. Sebab hari tu tak ada soalan berkenaan dengan fungsi mutlak tu. Okey, siapa ada soalan ni muka surat 14. Siapa ada buku ni muka surat 14. Okey, siapa dah buat soalan ni? Boleh kongsi ke apa yang awak faham? Okey, buku merah ni muka surat 14. Okey, siapa nak kongsi soalan ni? Ada tak buku merah dengan awak kan? Okey tu.
Okey. Sorry. Ingat. Okey, kita dah buat hari tu fungsi perwakilan, fungsi sosang, fungsi gubahan. Okey, dan satu lagi adalah fungsi mutlak. Ini adalah soalan fungsi mutlak. Okey, bila dapat soalan fungsi mutlak, apakah yang perlu awak kena tahu? Okey. Okey, yang pertamanya awak kena tahu sedikit lah. Okey, apa yang sedikit situ? Okey, kita cuba carilah lengkapkan maklumat tu. Kita cari nilai kat sini dulu. Manalah tahu dia bersangkut paut. Okey, so apa maksud maklumat kat sini? Maklumat kat sini nilai X ada nilai, sementara nilai Y kosong. Betul? So kita masuk dalam fungsi ni lah. Iaitu 2X tolak dengan 3. So Fx berapa? Kosong. Fx kosong. So modulus 2X tolak dengan 3. Nak hilangkan modulus jadi apa? Plus minus kosong. Kat sini akan dapat 2X tolak 3. So tidak jajah kat sini kan. Maka nilai X sama dengan apa? Pindah ke sebelah kanan dekat dapat, sebelah ke kiri dapat 3/2. So koordinat kat sini adalah 3/2 kosong. Takut dia tanyalah. Okay, dia tanya. Okay. So gambar rajah kita dah lengkap. Baru kita jawab soalan. Okay, satu lagi gambar rajah kita dah lengkap kan. Sini berapa sini lah sini? Sini adalah -1. Okay, sini adalah 5. Okay, kita lengkap dulu gambar rajah kita. Okay. Yang seterusnya baru kita jawab. Dia kata apa? Nyatakan objek bagi 9. Bermaksud 9 ini adalah image. So image paksi Y lah. Image 9, objek dia paksi X iaitu 6. So jawapan untuk A adalah 6. Okey, adalah 6. Okey, untuk A. Okey, untuk B. Cara baca dia, nyatakan image bagi 4. 4 ini bermaksud objek. Sudah tak ada pada gambar rajah objek. So kita dah tahu objek adalah 4. So dia suruh cari image. Image adalah paksi Y, Fx. Iaitu F, objek adalah 4. Okey. Sama dengan 2, 4 tolak dengan 3. Okey, so awak dapat apa? 8 tolak dengan 3, betul? Okey, so awak dapat apa sini? 5. So, apa maksud modulus? Sentiasa positif. So, 5. So, soalan dia nak cari image bagi apabila objeknya 4, maka jawapannya adalah 5. Okey, gitu je cara jawab dia. Okey, yang seterusnya soalan apa? Domain. Nyatakan domain. Dia bagi apa? Ini adalah paksi Y. Okey, bagi kodomain lah. Kodomain start daripada 0. 0 hingga berapa? 0 hingga 5. Sini je lah. Okey, sini 0. Sini adalah 5. Okey, dia nak apa? Domain. Domain ini adalah di paksi Y. Domain ini adalah di paksi X. Okey. Apabila nilai 5, paksi Y dia adalah -1. Paksi X dia adalah -1. Apabila paksi Y di 5. 5 ni adalah paksi Y Fx ni. Apabila Fx 5, paksi X dia -1. So kita tengok.
Sampai kat mana yang nak? Sampai kat 5. So kita kena tengok satu lagi sini. Kena tak sini berapa nilai dia? Okay. So berapa nilai kat situ? Kita tengok nilai kat situ. So bagaimana kita nak buat gitu? Kita dah tahu bahawa fx sama dengan 5. Okay. So masuk je lah. Okay, masuk dalam formula ni. Okay, fx 5 kat sini akan dapat apa? 2x tolak 3. Dan hilang modulus ni apa yang berlaku? Jadi plus minus 5. So dia ada 2 direction. Nanti kita pilih yang terbaik. So 2x tolak 3 sama dengan 5. Okay. Maka x sama dengan 8 bahagi 2 dapat 4. Okay, dan satu lagi direction negatif. 2x tolak 3 sama dengan negatif 5. Okay, maka x kat sini dapat negatif 2 bahagi dengan 2. So, dapat negatif 1. So, kita tengok 1, negatif 1. Satu lagi sini adalah berapa dia? 4. So, julat kat sini je lah yang nak. Ni sampai kat sini. So, bagaimana nak tulis penulisan dia? Penulisan dia kan jangan buat listing lah. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tak berapa betul. Sebab apa? Dia ada titik perpuluhan kat sini. Mungkin pecahan dan sebagainya. So, cara nak jawab domain, tengok pasti X. Pasti X dia tulis apa? X. Maka jawapannya adalah X termasuk apa? Negatif 1 hingga 4. Negatif 1 sehingga 4. Termasuk negatif 1 sehingga 4. Okey, itu jawapan dia. Okey, ini adalah dalam buku merah, muka surat 14. Okey, muka surat 14. Okey, soalan ni. Soalan yang Kelong SPM 2017. Okey, yang seterusnya. Okey. Sikit je yang ni, 4 soalan je hari ni. Okey, yang seterusnya. Okey, cikgu nak tanya, ni tajuk apa? Okey, soalan 8. Ni adalah tajuk apa? Siapa boleh jawab soalan ni adalah di bawah tajuk? Persamaan. Persamaan lagi? Sama serentak. Persamaan serentak lagi? Tak tajuk-tajuk. Tajuk yang kita belajar masa form 4. Sebab periksa nanti masuk soalan form 4 je. Okey, ini adalah soalan kertas 2 Kertas 2 soalan nombor 8. Okey, so, kertas 2 soalan nombor 8. Okey. Siapa ada buku merah ni, dia adalah tajuk yang ketiga. Iaitu nama dia apa tajuk yang ketiga? Tajuk yang ketiga adalah sistem persamaan. Bukan nak kata persamaan serentak. Okay, kita tengok balik. Okay. Siapa ada buku merah, muka surat 43, boleh tengok contoh satu tu. Okay, ada beberapa contoh yang menarik kat situ. Okay, sebabkan tak ada buku merah ni, cikgu kata dah simpan balik buku merah ni. Okay, kalau tak ada buku merah, kita tengok ni nota yang cikgu ada ni. Okay, nota yang cikgu ada ni, kalau awak tengok sistem persamaan, dia ada 2. Okay, sahabat awak kata persamaan serentak. Bukan persamaan serentak. Ini adalah soalan yang melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, soalan nombor 8 ini di bawah tajuk sistem persamaan yang melibatkan 3 pemboleh ubah. Bukannya sistem persamaan yang melibatkan persamaan serentak. Bukan. Ini kita dah buat dah. Okey, kita dah buat dah tajuk ni. Ni kita dah buat dah. Kita ada 3 kaedah Cuma yang cikgu suka adalah kaedah pergantian lah kat sini. Okey. So, sistem persamaan juga ada melibatkan 3 pemboleh ubah. Dia ada 2 je kaedah. Kaedah penghapusan atau kaedah pergantian. Okey, kaedah penghapusan ataupun kaedah pergantian. Okey, soalan ni ada orang kata soalan ni kebat. Okey, bagi cikgu ia bukan kebat, ini adalah soalan yang bukan rutin je lah. Okey, bukan rutin je. Sebab kita boleh baca direct. Okey, kita boleh baca direct. Okey, so kita baca. Okey, Ronaldo.
Okey, membeli 2 nenas. Okey, tengok boleh ubah yang pertamanya perlu ada sedikit perwakilan nenas. Okey, perwakilan yang seterusnya adalah tembika. Perwakilan yang seterusnya adalah orang. Okey, mana gaya? Okey, sama lah. Nenas, tembika, orang tau. Okey, tak apa. Kita abaikan. Sebelum nak jawab soalan ni, kita kena beri sedikit perwakilan dia. Okey, katakan nenas. Nanas kena nas kan. Cikgu beri perwakilan X. Yang biasa kita guna. Okey, tembika. Cikgu buat sedikit perwakilan iaitu Y. Dan yang seterusnya orang. Cikgu buat sedikit perwakilan dia adalah Z. Sebab apa X, Y, Z? Ni yang kita belajar. Jangan tulis ABC lah. Kita guna apa yang kita belajar iaitu X, Y, Z. Sebab ada student tu dia kata, cikgu saya tengok dalam YouTube you buat ABC. Boleh juga buat ABC. Tapi kita buat apa yang kita biasa belajar iaitu X, Y, Z. Yang ada dalam buku teks kita, you guna X, Y, Z. Okay. Okay, baru kita apa? Baru kita buat dalam bentuk ayat. Daripada bentuk ayat kita buat dalam bentuk apa? Persamaan. Okey, sekarang ni persamaan berkenaan dengan Ronaldo. Ni cikgu nak jawab lagi soalan, cikgu buat dulu kerangka dia. Ronaldo dia beli apa? 2 nenas, 2X. Okey, sebiji tembika, Y. 5 biji orang, 5Z. Dengan harga RM20. Maknanya total semua RM20. Tak perlu tulis unit lah RM. Okay. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan Jessie. Okey, apa yang berlaku pada Jessie? 3 biji nanah. Nanah adalah X. So 3X. 3 biji tembika. 3Y. 4 biji orang, 4Z. Okey, sama dengan berapa? RM37. Okey, dan dia ada sedikit clue. Okey, clue. Dia menggunakan ayat. Harga sebiji nenas ialah RM2 lebih mahal. Lebih mahal. Dia guna lebih mahal. Ialah lebih mahal. Apa maksud lebih mahal? Daripada harga 2 biji orang. Okey, apa maksud sebiji nenas ialah RM2 lebih mahal daripada 2 biji orang. Bahasa Inggeris ni apa dia guna? Modern kan? Modern. Okey, ya biasanya kalau cikgu nak selesaikan soalan ni, cikgu lebih tengok bahasa Inggeris. Sebab bahasa Melayu ni kadang-kadang yalah banyak sangat irama dia. Okey. Apa maksud dia? Maksudnya adalah hak ni dia bagi okey, yang ketiga ni nak kata benda lah. Dia bagi situasi lah, situasi. Ataupun perbandingan. Okey. Dia bagi apa? Sebiji nanah. Nanah X. Okey, sama dengan ialah sama dengan RM2 lebih mahal. RM2 mana tambah RM2? Daripada apa? Daripada 2 biji orang. Tu tambah dengan orang. Orang adalah 2Z. Okey, 2Z. Okey, situasi dia dalam bentuk kehidupan ataupun soalan bukan rutin dalam bentuk kehidupan. Semua orang lalui Orang kena tembikan, nenas, okey orang. So bagaimana nak selesai soalan A? Soalan A baru awak tulis dalam bentuk apa? Okey, dia nak apa? Tuliskan 3 persamaan yang memuaskan. Ketersamaan. Ketersamaan dia sama besar. Okey, sebut ketersamaan, dia banyak ciri-ciri dia. Kadang-kadang lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama, lebih kecil sama. Dan yang seterusnya adalah sama dengan. Dia ada 5 simbol. 5 simbol. Okey, untuk soalan ni kita pakai simbol sama dengan. Okey, so untuk nak jawab soalan A, 2X
tambah Y tambah 5Z sama dengan 20. Yang kedua, 3X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 37. Yang seterusnya, X sama dengan 2 tambah 2Z. Kalau kita tengok 3 markah kat sini. Satu atom, satu markah. Okey. Okey, yang seterusnya baru cikgu nak jawab B iaitu selesaikan. So, selesaikan tadi kita dah tengok nota kita. Nota kita. Ada berapa kaedah nak selesai kat sini? Ada 2 kaedah nak selesai kat sini. Yang pertamanya adalah kaedah apa? Kaedah penghapusan. Yang keduanya adalah kaedah penggantian. Ada 2 kaedah yang awak boleh guna kat sini. Okey. So, ada 2 kaedah. Okey. Hak mana terpulang kepada awak. Okey, kalau cikgu buat kaedah penggantian lah. Sebab penggantian ni kita biasa guna dalam kaedah apa? Kaedah persamaan serentak. Okey, kaedah penggantian. Sebab dua-dua ada penggantian Okey. Okey, so penggantian dengan penghapusan. So hari ni cikgu nak buat kaedah penggantian. Kalau awak ada masa, cuba buat kaedah penghapusan. Okay. So bagaimana cikgu nak ganti? Cikgu dah nampak dah cikgu nak ganti sini. Okay, yang pertamanya adalah X sama dengan Allah. Okay, X sama dengan apa sini? Sama dengan 2 tambah 2Z. Yang ini cikgu masukkan dalam persamaan JC ni iaitu 3X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 37. Okey, cikgu gantikan kedudukan X kat sini. Okey, so tambah dengan 3Y tambah dengan 4Z sama dengan 37. Okey. Yang seterusnya, cikgu dapat dah kat sini 6 tambah dengan 6Z tambah dengan 3Y tambah dengan 4Z sama dengan 37. Okey. Untuk soalan ni ada orang tanya, cikgu boleh tak gabung kaedah pergantian dengan kaedah penghapusan? Boleh, tidak ada masalah. Okey. Boleh, tidak ada masalah. Okey. Sebab soalan ni tak khabar guna kaedah apa-apa So 6 tambah 4 dapat 10Z tambah dengan 3Y sama dengan 37 tolak 6 dapat 20 apa? 31. Okey, 31. Okey, yang pertama. Okey. Okey, kalau macam ni pun boleh juga buat kaedah penghapusan lagi. Okey, kita try nanti. Okey, yang seterusnya masukkan X dalam Ronaldo lah. Okey, Ronaldo Okey, so 2. Okey, gantikan X. Okey, gantikan X dengan apa? 2 tambah 2Z tambah dengan Y tambah dengan 5Z sama dengan 20. Maka selesaikan kat sini dapat 4 tambah 4Z tambah dengan Y tambah dengan 5Z sama dengan 20. So sini dapat 5Y. Sorry. Bukan 5Y. Kita buat Z dulu lah. Okey, so 4 tambah 5 dapat 9Z tambah dengan Y sama dengan 16. Okey, sama dengan 16. Okey. Okey, sini dengan sini nak buat kaedah penghapusan pun boleh. Okey, nak buat kaedah penghapusan boleh. Okay, sebabkan cikgu nak buat pergantian. So, cikgu let lah Y sini. Y sama dengan apa sini? 16 tolak dengan 19.
Z. Y ni masuk dalam ni. Okey, bila dalam keadaan macam tu, apa yang terjadi? 10Z tambah dengan 3, Y adalah 16. Okey, sama dengan 31. Okey. So, kat sini dapat 10Z sama dengan 3 kali 16. So, dapat 48 tolak 27Z. Sama dengan 31. So, sini dapat 17Z. Okey. 31 tolak dengan 48 dapat 17. Okey, kalau kita tengok jawapannya barang je. Okey, Z dapat apa Z? Z dapat 1. Okey. So bila Z dapat 1, kita naik elok 1 sampailah X ni. Okey, iaitu semasa Z sama dengan 1, nilai Y adalah 16 tolak 9Z. So masuk je lah. So 16 tolak 9 dapat 7. Okey. Apabila Z1 ni, cikgu bimbang soalan ni, kalau salah se ni, salah habis ni. Okey, apabila Z1, okey, Y7, okey, masukkan dalam nilai X. Okey, nilai X atas sekali adik. Iaitu 2 tambah dengan 2Z. Okey, so masuk je nilai X kat sini sama dengan 2 tambah 2Z adalah 1. So, dapat apa sini? Dapat 4. Okey. So, dia nak apa? Selesaikan sistem persamaan linear itu. Okey, bagi cikgu jangan tinggal gini lah. Okey, sebab apa dia nak bilang ngam? Okey, yang pertamanya dia nak bilang apa? Nenas. Okey, so nenas kat sini bersamaan dengan X sama dengan 4. Okey, kita tulis jawapan yang terbaik lah, senang. Okey, yang kedua, lepas nenas apa? Tembika. Okey, tembika kat sini bersamaan Y sama dengan apa? 7. Dan last sekali oren. Oren kat sini Z tu. Z bersamaan dengan 1. Baiknya tulis jawapan dalam bentuk macam ni. Okey? Boleh? Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Ada nak tanya soalan ke? Sekejap, ada baca soalan sekejap. Cikgu, masa dapat X itu ganti dulu dalam persamaan 1 dengan 2 ke? Mana? Dapat X. Dapat X kat mana? Cikgu dapat Z dulu. Atas tu. Oh ni. Okey, cikgu guna kata yang lain. Okey, sahabat awak kata. Okey, cikgu dah dapat 2 pembeli ubah betul? 3 pembeli ubah. Okey, so X kat sini. Cikgu kena masuk 2 lah. Satu persamaan ni. Satu persamaan ni. Bila cikgu masukkan X dalam 2 persamaan ni, cikgu akan dapat X dengan Y. X dengan Y. Ni adalah X dengan Y. Lepas tu Y masuk dalam ni. Okey, Y masuk dalam tu. Ni adalah kaedah. Ya, kaedah gini. Kaedah pergantian. Okey, daripada 3 persamaan, salah satu maksud akan dapat 2 persamaan betul. Daripada 2 persamaan, maksud salah satu akan dapat 1 persamaan. Itu adalah jawapan K lah. Dia daripada besar kepada kecil. Manalah tahu soalan pattern ni masuk dalam peperiksaan nanti. Okey. Lepas dapat Z1 ni, boleh masuklah. Kita ada 3 persamaan tu.
Okey, bila dapat Z sama dengan 1, persamaan yang kita ada yang pertamanya adalah Y sama dengan apa? 16 tolak 9Z. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua yang kita ada adalah X sama dengan 2 tambah 2Z. So, kita ada persamaan 2 lagi. Baru dapat nilai X dengan Y. Okey, faham. Okey, cuma penekanan cikgu kat sini, jawapan akhir, kalau boleh jangan tulis X, Y, Z. Cikgu takut awak dah buat perwakilan kat sini. Ataupun cikgu terlepas pandang kat sini. So, baiknya jawapan akhir awak kabur balik. Nenas X adalah 4. Tembikar Y adalah 7. Orang adalah Z. Perwakilan tu. Sebab perwakilan ni ingat kalau cikgu tanda kelas awak 28 orang, tak semestinya orang akan kata nenas ni adalah X. Mungkin orang kata tembikar itu adalah X. So jawapan akhir, penegasan cikgu adalah awak kena kabur balik. Cikgu takut ada yang buat orang adalah X, nenas adalah Y, tembikar adalah Z. Apa ni kepala lah. Boleh cikgu tengok, buat apa jawapan yang salah. So ingat jawapan akhir buat sedikit penegasan balik. Okey, tegas balik apakah perwakilan awak buat. Okey, harapan cikgu lah. Okey. Okey, last sekali. Okey, soalan ni, bagus soalan ni. Sebab pattern soalan bersebelah ni sangat menarik. Sebab Iwi dalam bentuk pintasan. Sebab pintasan pernah ditanya. Pernah ditanya. Okey. So, untuk jawab soalan nombor sebelah ni, soalan terakhir . Okey, soalan terakhir. Bagaimana kita nak jawab soalan nombor sebelah? Tu masalahnya. Yang pertamanya, awak kena tahu, ini adalah bentuk pintasan. Okey, ini adalah bentuk pintasan. Allahu Akbar, geometri koordinat lah. Sekejap Cikgu tengok dalam buku merah awak ada tak? Linear. Okey, siapa? Okey, ni adalah di bawah tajuk geometri koordinat Okey. Okey, muka surat buku merah muka surat 1 2 3. Okey. Buku merah muka surat 1 2 3. Okey, buku merah, muka surat 1 2 3. Sekejap Oh, tak ada dinyatakan dalam ni. Sekejap je aku nak cari dalam buku teks lah. Dalam nota kita ada tak? Sebab 7 Oh, dia bagi bentuk ni je. Sebab bentuk pintasan ni sangat bagus benarnya kalau dia nak tanya awak Sekejap je aku tengok dalam buku teks. Sekejap ya. Sebab buku teks lama ada. Okey. Buku teks lama ada. Buku teks baru ni. Ada buku teks baru. Semalokus. Okey, cikgu kabur dah. Soalan ni guna senang. Okey, cara trik dia. Okey, cara trik dia. Okey. Untuk persamaan ni, X bawah, okey, dia gini. Persamaan dia gini. Pastikan persamaan dia macam ni. A tambah dengan Y per B sama 1. Pastikan soalan dia sama 1. Guna nota. Okey, bentuk pintasan.
Ada mouse. Okey, bentuk pitasan. Cikgu buat nota sini. Bentuk pitasan. Dia panggil dia bentuk pitasan. Okey, persamaan bentuk pitasan. Okey. Dia gini. Okey, katakan sini Y. Okey, sini X. Okey, X pitasan dia adalah A, katakan. Y pitasan dia adalah B. Syarat pitasan dia mesti sama dengan 1. Okey, syarat pitasan dia mesti sama dengan 1 syarat dia. Okey, syarat dia sama 1. So, bagaimana nak buat dia? X per A tambah Y per B. Y per B. Tu dia. So, kalau awak faham konsep ni, awak hafal konsep ni, okey, contoh nota kat sini, maka kat sini awak boleh tahu. Okey, dia bagi apa? Dia bagi QS. Okey, paksi X dia berapa? Ingat bentuk pitasan mesti sama 1 Okey, sini adalah apa sini? Sini adalah 6. Sini adalah 4. Okey, apa maksud 6 kat sini? Koordinat. Koordinat bermaksud 06. Paksi Y ni 6. Apa maksud 06 apa? 04. Ya Allah, 2 kali salah. Okey, apa maksud X apa maksud 6 kat sini? Iaitu koordinat S iaitu 60. Ini maknanya bentuk pintasan. Okey, ingatlah bermaksud bentuk pintasan. Okey, soalan yang pertama dia suruh okey, kalau soalan ni cara nak tackle soalan Kalau soalan dia kata apa? Allah. Okey, dia kata apa? Nyatakan. Okey, nyatakan. Biasanya kalau soalan nyatakan ni tak perlu mana tulis penyelesaian dia. Sebab dia daripada formula ataupun benda asas yang perlu awak kena faham. Okey, kalau soalan tu dia suruh nyatakan, bermaksud awak perlu apa? Perlu tulis jawapan terus. Kebiasaan. Cikgu cakap ni berdasarkan kebiasaan. Okey, soalan nombor 11. Okey, ni adalah soalan nombor 11 kertas 1 Okey, soalan nombor 11 kertas 1. Okey, so awak kata cikgu, nak buat bagaimana? Jawapannya tulis dalam bentuk koordinat. Okey, so koordinat dia apa kat sini? Koordinat dia adalah 04. Sebab dia diberi dalam bentuk persamaan pintasan. Begitu je. Okey. Okey, untuk soalan yang seterusnya dia suruh cari titik R. Okey, R ni buat sedikit perwakilan lah. Perwakilan koordinat biasanya kita tulis sebagai X dengan Y. Okey, kita tulis sebagai X dengan Y. So, dia bagi sedikit maklumat kat sini. Okey, so apakah dimasukkan maklumat kat sini? Okey, maklumat kat sini adalah kawin jauh ataupun lopak katak. Ikutlah nak panggil apa pun kaedahnya. Okey, so PQ sama dengan 2QR. Okey, so cikgu pindah ke sebelah kiri. So, PQ bahagi dengan QR sama dengan 2 per dengan 1. Okey, so PQ apa? PQ adalah 2. QR berapa? 1. So, total keseluruhan berapa? 3. 3. Okey. Disebabkan gambar rajah hidup atas. Okey. Dia banyak kaedah nak jawab ni. Cuma kat sini cikgu lokek gambar rajah lah. Ini okey gambar rajah. So, bagaimana gambar rajah dia? Gambar rajah dia gini je. Okey. P adalah negatif 4, 2. Okey, Q
adalah apa? 0,4. Ini adalah Q. Okey, dan yang seterusnya adalah R. R berapa dia punya nilai dia? X dengan Y yang nak dicari. So PQ apa? PQ 2, QR adalah 1. Kahwin jauh. Okey. So bagaimana nak selesaikan kat sini? Iaitu 0,4. Okey, 2 darab dengan X. So dapat 2X. Negatif 4 darab dengan 1. Ni, yang ini darab yang ini. Okey. Yang ini darab dengan yang ini. Okay. So dapat negatif 4. Jarak dia adalah 2 tambah 1. Dapat apa? Dapat 3. Okey, begitu juga dengan sebelah kanan. Okey, 2Y. 2 darab Y. 2 darab dengan 1. Tambah dengan 2 per dengan 3. Okey, so ini kita dah kena pasti ini adalah X, ini adalah Y. Ini pun sama, ini adalah X, ini adalah Y. So bagaimana nak buat dia? 2X tolak 4 per dengan 3 sama dengan 0. Okey, maka kat sini X sama dengan 4 bahagi dengan 2. So dapat 2. Okey, yang sebelah kanan kita akan dapat berapa sini? 2Y tambah dengan 2 bahagi dengan 3 sama dengan 4. Maka Y sama dengan apa? 12 tolak dengan 2 bahagi dengan 2. So dapat berapa sini? Dapat 5. Okey, dapat 5. So jawapan akhir jangan tinggal macam ni. Sebab jawapan akhir dia nak apa? Dia nak koordinat R. So buatlah R 2,5. Okay. Boleh? Okay, so 4 soalan je lah untuk hari ini. Okay, setakat itu saja pada hari ini. Okay. Ada soalan nak tanya? Saya kurang jelas. Okay, kat mana kurang jelas tu? Okay, saya kurang jelas. Yang B tu. Ya, yang B mula-mula. Yang B tu mula-mula. Okey, kalau B yang mula-mula. Okey, awak tengok buku merah awak ni. Okey. Buku merah awak ni, muka surat 1, 2, 3. Okey, muka surat 1, 2, 3. Okey, muka surat 1, 2, 3. Okey, ada sedikit dia guna formula situ. Okey. Asas dia di muka surat 1, 2, 3. Basicnya di muka surat 1, 2, 3. Cuma kat sini yang cikgu nak cover. Okay, sebelum nak jawab soalan ni, soalan ni advance sikit lah. Tinggi sikit lah tahap dia. Daripada asas buku awak ni. Okay, kalau awak nak tengok soalan pattern ni ada dalam buku merah. Okay, iaitu iaitu mana? Oh tak ada pattern soalan ni. Advance lagi, muka surat 125 tu dia lebih advance lagi sebenarnya. Okay. Cuma kat sini cikgu nak cover. Sebelum nak dapat maklumat dia, hak ni dulu kena start. Okay. Okay. Yang ini dulu awak kena cari maklumat dia. Ini adalah jarak dia. Jarak sigma lah. Ini adalah kaedah yang pertama. Awak kena cari dulu maklumat dia. Okay. Lepas awak tahu maklumat dia, cikgu showkan guna gambar rajah ni lah. Okay. Hari tu cikgu kata dah kahwin jauh. Okay. Yang P ni, dia akan kahwin dengan apa? Dia tak akan kahwin dengan 2. Dia akan kahwin dengan 1. Awak paling jauh dengan dia. Dan yang XY ni, perwakilan XY ni, okay, dia akan kahwin dengan apa? Dia akan kahwin dengan 2. Ni dulu awak kena faham asas dia. Okay, bila awak faham macam tu, macam biasalah, koordinat X dengan X. Okay, koordinat X apa? Kosong. X kat sini, X darab dengan 2. So 2X. Nampak?
koordinat X dulu. Negatif 4 darab dengan 1. Negatif 4. Jarak sigma adalah 3. Jarak kat sini adalah 3. Okey. Untuk koordinat X sekarang ni koordinat Y. Y darab dengan apa? Y darab dengan 2. Tu dapat 2Y. Okey, yang seterusnya Y darab apa? Y darab dengan 1. So dapat 2. Okey. 2 darab Y, 2Y. 2 darab 1, 2 tambah 1 mana per dengan 3. Okey, selesaikan. Selesaikan kat sini mesti ikut koordinat. Koordinat kan? Okey, ini adalah koordinat X. Yang sebelah ni adalah koordinat Y. So soalan yang nak koordinat R. XY lah maknanya. So kita buatlah. Yang ini adalah berkenaan dengan titik X sahaja. Yang ini berkenaan dengan titik Y sahaja. So dapatlah 2 dengan 5. Okey. So cikgu rasa sampai kat sini sajalah dulu pada pagi ni. Okey, insya-Allah ada masa kita akan sambung lagi pada yang seterusnya. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Cikgu. Cikgu.